Baik. Assalamualaikum Recording in warahmatullahi progress. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, pada malam ini kita akan menyambung lagi kelas pengajian kepada buku Petua Rezeki daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang saya tulis dan juga telah diterbitkan oleh Fahad Resources. Alhamdulillah, kita telah masuk kepada beberapa petua rezeki daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebelum itu saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada semua sahabat-sahabat hadirin hadirat semua yang menonton daripada Zoom, daripada Facebook dan juga di IG. Kan ada yang menonton daripada Facebook pun tak salah saya ada di Promida Tajdid, ada di laman Global Ihsan, ada juga di page saya sendiri. Ahlan wa sahlan kepada semua. Terima kasih kepada pihak Global Ihsan yang telah menganjurkan kuliah kita pada malam ini. Baik, untuk kita nak refresh balik apa yang telah kita ambil pada sesi-sesi yang lepas. Okey, petua yang pertama siapa masih ingat? Okey, siapa yang masih ingat, insya-Allah dia baguslah. Okey, kalau kita ingat petua yang pertama ni kita jadikan akhirat itu sebagai tujuan. Yang kedua, kita kena memiliki sifat redha dan qanaah. Petua yang ketiga, kita menjadikan Allah itu sebagai tempat kita mengadu. Yang keempat, kita memiliki iman dan juga taqwa. Yang kelima, kita beristighfar banyak-banyak. Yang keenam, kita banyak bersedekah. Yang ketujuh, kita menyantuni golongan yang kurang berkemampuan. Yang ke-8, sentiasa berbuat baik kepada sesiapa sahaja. Yang ke-9, kita menyambung silaturahim. Yang itulah yang telah kita sentuh pada bulan yang lepas yang berkaitan dengan petua 9, 8 dan 7 kalau tak salah saya. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi kuliah pengajian kita dengan kita masuk kepada petua yang ke-10. Petua rezeki daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang ke-10. Macam mana kita nak dimurahkan rezeki? So kita kena appreciate apa yang kita kata sebagai waktu pada awal pagi. Sebab apa? Waktu pada awal pagi ni adalah satu waktu yang barakah. Memang kalau kita fikir waktu awal pagi ni, kalau hari Minggu kita biasanya suka untuk tidur, dan kalau hari-hari biasa mungkin kita pun ialah bersantai-santai, kita rehat-rehat. Tapi sebenarnya pagi ini it's a very special, dia sangat ajaib dan dia sangat penuh dengan barakah. Macam mana kalau Allah ciptakan waktu malam untuk kita tidur dan berehat, begitu juga pada awal pagi adalah satu waktu yang sangat-sangat efektif untuk kita mencari rezeki. Sebab masa waktu pagi ni kita akan rasa otak kita lebih cerdas. Kalau kita menulis pun ataupun duk planning buat apa-apa sahaja sekalipun, ilham tu dia akan keluarlah, membuat-buat banyak dia. Dan kemudian pada waktu pagi juga kita tak nafikan yang kita akan merasakan tubuh kita juga lebih cerdas dan juga cergas. Jadi kalau kita buat sebarang kerja kita pada waktu pagi, insya-Allah hasil kerja kita itu akan menjadi lebih produktif. Daripada mana kita dapat petua ini? Iaitu daripada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sakhar Al-Ghamidi radhiyallahu an. Nabi SAW mendoakan umat dia, apa dia? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, limpahkanlah keberkatan kepada umatku di awal pagi. Sakhar radhiyallahu anhu, sahabat yang meriwayatkan hadis ini sendiri, adalah seorang peniaga dan juga seorang pedagang. Jadi beliau ni bila dia mengirim barang-barang dagangan dia akan suka untuk nak hantar pada waktu awal pagi hari. Dan dia pun semakin kaya dan bertambah banyak harta. Ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi pagi ini memang adalah satu waktu yang memang sangat-sangat barakah. Kan? Sayang kalau kita
melanggar aturan Allah. Ada yang orang dia suka tidur waktu siang dan pada waktu malam pula dia berjaga. Itu sebenarnya menyalahi kitaran alam. Melainlah mungkin ada orang terpaksa kan dia ada shift, tapi kita sendiri boleh merasakan kalau kita gunakan waktu siang hari ni untuk tidur, dia sangat berbeza dengan kita tidur di malam hari. Saya sendiri pun sometime lah, dululah masa dekat Riyadh dulu, dekat Madinah dulu, orang Arab ni bila bulan Ramadan dia memang kebanyakannya dia suka berjaga malam, especially kalau kata kena pula pada Ramadan musim panas. Jadi Ramadan pada musim panas ni lagilah orang dia suka berjaga pada waktu malam, sebab waktu malam tu kurang sikit panas dia. Jadi mereka ni kalau keluar malam tu boleh sampai pukul 12, pukul 1. Itu masa tu kita rasa macam baru pukul 9 awal je. Tapi saya juga pernah follow terikut-ikut juga. Pernah sampai jadi bila kita tak tidur malam, especially kita tahan mata kita sampai waktu subuh. Lepas subuh kita nak tidur, dan subuh sampai ke zuhur tu walaupun maybe dapatlah 6-7 jam pun, tapi subhanallah dia tak fresh. Dia langsung tak rasa kesegaran tu. Walaupun kita rasa macam tidur 7 jam sekalipun, bila bangun tu memang kita rasa macam lesu je. Macam subhanallah, different lah, totally different. Memang seolah-olah kita memang rasakan siang itu bukan diciptakan untuk tidur. Malam kita rasa okey bila kita berjaga, tapi siang tu kita nak berehat is not really a good time. Kalau betul-betul nak tidur puas, tidurlah pada waktu malam. Tidur pada waktu siang dia tak akan sama dengan tidur pada waktu malam, ataupun bekerja pada malam hari juga tidak akan sama macam kita bekerja waktu siang. Dulu pun bila saya nak buat tesis contohnya kan, nak buat kerja, memang kita rasa kadang-kadang malam ni is a good time, sebab family kita tidur, mungkin anak kita pun dah masuk tidur, sunyi sikit rasa. Tapi otak tu tak begitu segar, tak fresh. Walaupun kita rasa maybe kita boleh duduk lama. Dulu masa saya dekat Riyadh dulu, masa memang nak buat kerja-kerja tu, memang sometime dalam masa seminggu tu saya cuma tidur setiap hari 4 jam. Maksudnya 18 jam saya akan duduk dekat meja tu buat sampai kata sakit pinggang sebabkan tu. And bila masuk waktu malam, memang kita rasa macam kita boleh duduk atas kursi tu, tahanlah mata kita buat, semangat tu ada. Tapi masya-Allah, dia tidak begitu memberansangkan. Dia tak fresh. Kita nak buat idea pun tak keluar sangat, ataupun kita nak, ya dah, masa tu bukan masa yang sesuai. Tapi kalau kita tidur good time pada malam dan kita bangun lebih awal pagi, that's much better pada waktu pagi. Antara pengalaman saya yang saya ceritakan adalah masa saya dekat Darul Quran dulu. Masa tu dalam tahun 2001, 2002 lah, dalam sekitar tu, antara 2002 macam tu. Itu adalah tempoh masa tu saya cuba menghafal Quran. Masa tu saya memang all out lah, katakan. Memang target sehari tu kalau boleh nak hafal sebanyak yang mungkin. Saya tak galakkan lepas itu. Ini dulu. Masa tu sebab apa? Saya rasa macam masa tu kita tak minat lagi hafal Quran. Jadi saya kalau boleh nak keluar cepat-cepat. Sebab apa saya ada target masa tu. Saya dulu terpilih masuk program persijilan tahfiz UIA Darul Quran. Dia kerjasama antara UIA dan juga Darul Quran JAKIM. Jadi tempoh dia adalah diambil pelajar lepasan SPM, hasil daripada result percubaan tu dia bagi setahun setengah, dan selepas daripada setahun setengah tu dia akan automatically masuk ke UIA dalam jurusan profesional. Saya masa tu memang of course my dream is to be an architect.
So saya masuk ke Darul Quran tu semata-mata untuk nak jadi arkitek. Why? Sebab dalam banyak-banyak result saya dalam SPM yang alhamdulillah Allah bantu untuk dapat result yang cemerlang, hanya bahasa Inggeris sahaja. Hanya bahasa Inggeris sahaja yang saya tak dapat nak recover. Masa tu saya tak rasakan lagi kepentingan bahasa Inggeris tu kan, sayang sekali. Jadi dengan bahasa Inggeris yang just lulus je, masa yang lain semua masya-Allah alhamdulillah tapi bila nak gunakan result tu untuk nak memohon architecture, syarat bahasa Inggeris tu tak mencapai requirement yang minimum. Jadi bila saya diterima masuk ke Darul Quran untuk ikuti program tersebut, saya rasakan sebenarnya masa tu itu hanya program untuk saya dapatkan jalan pintas supaya saya dapatlah mencapai cita-cita saya, iaitu menjadi seorang arkitek. Jadi masa tu saya nak kerja habiskan cepat sebab saya tak nak tunggu setahun setengah tu. Sebab pelajar SPM biasanya dia akan rehat kan setengah tahun tu, sampai akhir bulan 5 tu dia akan masuk ke U. Saya nak kerja yang tu. Saya masuk akhir bulan 12 ke Darul Quran, saya nak habiskan dalam masa 5 bulan itu, saya nak habiskan Quran, dan saya nak masuk bulan 5 tu. Maksud kalau orang lain, kawan-kawan lain habis 1 tahun setengah, saya nak cuba habiskan within less than 6 months. So itu saya all out setiap hari. Itu bukan satu benda yang baik lah. Itu saya belajar daripada situlah. Cuma masa tu paling kecil, paling minimum saya akan hafal satu hari 5 muka surat hafalan baru. Tapi kebiasaannya saya akan hafal dalam 8 muka surat, 7 muka surat, something like that. But saya bila nak hafal banyak macam tu, kita kena waktu kan. Kita kena ada waktu yang cukup. Sebab waktu kita tu bukan nak hafal sahaja hafalan-hafalan baru, tapi kita nak mengulang juga. So itu memakan masa waktu yang banyak. Jangan lupa kita bukan robot. Maksudnya kita bukan mampu untuk nak duduk sepanjang masa kat situ. Kita nak makan juga. Kita nak ada waktu yang berehat juga. Jadi bila saya target, biasanya saya akan tidur a little bit awal. Saya akan tidur dalam pukul 10 lebih. Dan saya akan usaha untuk nak bangun earlier. Dan saya biasanya masa tu saya kunci jam around pukul 3.30. Tapi biasalah saya suka kunci 3.30. Lepas tu bangunnya mungkin 3.45. Lepas tu mungkin mandi ataupun refreshing sikit. Almost pukul 4 macam tu. Then saya akan duduk dan saya akan mulakan hafalan baru. Sebab apa saya hafal baru tu pada awal pagi? Sebab pada waktu awal pagi itu paling senang untuk nak kita, sebab masih fresh. Dan jangan jadikan waktu awal pagi ni masa mengulang, melainkan target kita memang nak mengulang, yes, do it. But kita jadikan awal pagi ni masa yang kita target. Kalau kita target untuk hafalan baru, gunakan masa tu. Kalau kita target untuk fokus more untuk ulangan, yes, pada waktu pagi tu kita jadikan ulangan. Jadi masa saya tengah target nak hafalan baru tu, saya biasanya plan macam ni je. Okay, kalau saya start mengaji pukul 4, kalau nak masuk ke waktu subuh, maybe ada sekitar 1 jam 45 minit, 1 jam 40 minit. Jadi estimation lah, saya ingat kadang-kadang bangun pukul 4, tapi it depends lah. Tapi 3.30 tu too early. But saya selalunya 4 lebih macam tu lah baru bangun. Normal 4.30 tu pukul 5 lah saya akan start menghafal. So paling-paling ada lebih kurang approximately 1 hour sebelum daripada waktu subuh. Jadi dalam 1 hour tu, dalam kepala saya target kalau saya boleh hafal dalam 1 muka setengah ataupun 2 muka surat, paling max, itu dah kira very very lucky. Sangat-sangat beruntung lah kalau saya boleh dapat dalam satu jam tu saya boleh hafal 2 muka, kalau boleh. But Masya Allah, Allah selalu bantu pada waktu pagi. Bila saya start menghafal pada waktu pagi, pukul 4.30 macam ni semua, and
tiba-tiba Allah jadikan tiba-tiba otak jadi macam very very speedy, sangat-sangat laju. Sampai, yelah, saya estimate tu berdasarkan kebiasaan kemampuan kita. Tetapi selalunya pada waktu awal pagi ni, sebelum subuh ni, subhanallah, saya sendiri pun macam tak tahulah kenapa tiba-tiba tu dia jadi laju macam tu. Dan saya kadang-kadang boleh dapat sampai sebelum subuh dalam around 1 hour macam tu. 1 hour suku saya boleh dapat dalam 4 muka surat sebelum subuh. And this something that I feel that is almost impossible kalau saya buat pada waktu-waktu lain, atau kita buat waktu petang ke, kita buat waktu malam ke, tak dapat. Dia hanya saya dapat benda ni sebelum subuh. Itu dia punya key dia lah. Dan lepas daripada 4 muka, kalau saya target banyak, so lepas subuh tu saya tambah lagi. Lepas subuh tu mungkin saya tambah lagi maybe 2 muka lagi. Lepas tu mungkin saya target mungkin sampai sebelum tengah hari tu, campur dengan ulang-ulang sikit, saya boleh dapat masa tu mungkin dah 8 muka surat. But kalau saya nak go for extra, itu sometimes kadang-kadang saya buat lebih lah, tapi saya tak suka buat lebih daripada tu sebab penat sangat. And saya paling banyak pernah cuba hafal satu hari tu dapat 18 muka surat hafalan baru. It depends on ayat. Kalau kena ayat panjang-panjang, saya mudah sikit nak hafal. Tapi point dia adalah subhanallah sebelum pagi tu. So siapa yang kat sini nak hafal Quran, siapa yang ada anak-anak dia pun hafal Quran, saya faham kan, ada sebab contoh mungkin ada sebahagian kat sini yang ikuti program online tahfiz kami di Akademi Al-Khair. Kebanyakan ramainya daripada golongan profesional, orang yang ada kerja semua. Jadi kita faham masa yang sangat-sangat padat. Nak dengan keluarga, komitmen, kejayaan tak menentu semua. So saya nasihatkan gunakan masa sebelum subuh. No problem untuk kita bangun awal pagi. Sebenarnya kita rasa macam, ya Allah, kalau aku bangun pukul 4.30, pukul 5 pagi ni mesti aku rasa macam tak cukup tidur, tak fresh. Tak. Sebenarnya itu psikologi kita je. Psikologi ni kita sebab bila kita dah set tak cukup, dia akan jadi macam tak cukup. Tapi kalau kita set cukup dengan mengamalkan pemakanan yang sihat, rutin kehidupan, exercise, jaga kesihatan, insya-Allah even kalau kita dapat tidur 5 jam pun ataupun 6 jam pun, insya-Allah it will be very very good enough. Tapi tidur awal sikitlah pada malam tu. Jadi gunakan waktu sebelum subuh tu, at least 1 hour sebelum subuh itu untuk kita meluangkan diri dengan hafalan kita dengan Quran ataupun whatever yang kita rasa kita nak buat pada waktu pagi. InsyaAllah pada waktu pagi tu mesti ada barakah. Even ada yang tanya, Ustaz, orang tua pun boleh? Orang tua pun boleh. Sebenarnya barakah pagi ni dia tidak mengira orang tua ataupun muda. Kan? InsyaAllah even orang yang tua dia akan rasakan sebelum subuh tu it's faster. Memang subhanallah. Saya tak tahu macam mana nak explain perasaan akhir-akhir malam. Memang betul Allah kata 2/3 malam akhir ni satu waktu yang it's totally amazing kan. Allah kata masa tu macam mana dekatnya Allah dengan kita, macam mana Allah bagi peluang untuk kita berdoa masa tu untuk siapa yang nak dapatkan ampunan, dan the feeling around us pada waktu very super awal pagi masa orang lain semua tengah memejamkan mata, memang satu perasaan yang undescribable. Sangat susah untuk nak kita explain kan. Dan hanya orang yang melazimkan, mengamalkan benda itu sahaja, dia akan boleh merasakan perkara tersebut. Jadi cubalah amalkan waktu tersebut. Saya tak suka untuk nak perah sangat otak-otak ni masa especially lepas asar. Lepas asar ni saya kalau perah macam mana pun dia jadi lembab, jadi macam tak bergerak, jadi panas, otak kita nak meletup, tak fresh. So sama ada we just relax dan juga kita ataupun kita masa tu kita rehatkan diri kita. And then after maghrib boleh buat aktiviti yang mana separa yang tidak begitu ekstrim lah. Itu pada waktu pagi. Itu saya cerita on behalf of pengalaman saya sendiri. So pengalaman saya sendiri is
waktu pagi, awal pagi ni adalah waktu yang kalau saya ada aim, something yang saya really aim, saya akan buat daripada sebelum subuh. Dia punya hasil dia maybe 4-5 kali ganda daripada waktu kebiasaan. So sama-sama yang lain-lain pun kalau kata ada nak buat kerja ataupun nak buat planning, business dan sebagainya, waktu awal pagi is very good time to do so. Ada yang tanya kat sini, dia kata, Ustaz, saya selalu tanya 5 jam tidur cukup ataupun tak. Sebenarnya cukup ataupun tak ni, dia related to kita punya cara lifestyle kita. Kan? Orang yang selalu mengamalkan tabiat lifestyle yang sihat, dia selalu akan rasa sangat cukup tidur walaupun sekejap. Contoh kan, kalau kita kurang bersenam, makan pula kita tak jaga, kita punya blood circle kita is not really good, memang kita akan rasa always tak fresh. Even 8 jam tidur, 10 jam tidur pun kita tak rasa macam cukup. Siang kita buat sikit, kita dah rasa macam mengantuk. Itu sebenarnya adalah daripada tabiat hidup kita yang tidak sihat. Tapi kalau orang tu dia exercise, sebab saya abang saya dulu kan, masa dia pernah badan dia besar, dia pernah sekarang ni fit. Masa dia badan besar dulu pun, dia bagi tahu memang masa tu dia rasa macam tak fresh, lesu. Tapi bila dia start konsisten dengan exercise every day, dia dah fit, dia kata even dia penat kerja, balik tengah malam pun, balik sampai rumah pukul 12, lepas tu dia tidur dalam 4 jam dia tidur, lepas tu dia bangun pagi, dia bertolak pergi kerja dia balik sebelum subuh. Dia kata dah cukup dah, dia dah rasa fresh. Dan biasanya saya tanya orang-orang yang rajin exercise, mengamalkan tabiat hidup yang sihat, dia akan rasa cukup walaupun tidur 4 jam. Nah, kita yang tak mengamalkan tabiat hidup sihat inilah yang biasa rasa tak cukup sentiasa kan. So gunakan pada awal pagi itu waktu untuk nak kita spend time Quran, solat kan. Macam orang kata macam mana kata nak solat pun boleh, tak ada masalah, bagi-bagikan je masa kat situ. Nak solat boleh, nak mengaji Quran boleh, nak buat apa-apa pun boleh. Itu adalah masa yang sangat barakah. Walaupun singkat, tapi kita akan rasa hasil dia sangat-sangat banyak. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, wa huwa alladhi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'ala an-nahara nusyura. Dan dialah Tuhan yang menjadikan malam untuk kamu sebagai pakaian dan menjadikan tidur untuk berhenti rehat, serta menjadikan siang untuk keluar mencari rezeki. Ini dalam suratul Furqan. Allah cerita pagi dan siang ni waktu kita nak bergeluman dengan rezeki. Go ahead. Tapi pada waktu malam Allah jadikan dia sebagai waktu rehat bagi kita. So jangan menyalahi fitrah Allah ini. Melainkan yang terpaksa lah, orang yang kena kerja shift malam dan sebagainya, it's okay. Dan kita boleh melihat keberkatan awal pagi ini daripada satu isyarat sumpahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu baca surah Al-Adiyat dalam juzuk 30 kan. Apa Allah kata? Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Allah kata demi kuda perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya, serta mencetuskan api daripada telapak kakinya, dan menyerbu musuh pada waktu subuh. Tengok Allah gunakan perkataan waktu subuh ini, pahlawan-pahlawan Islam ni dia datang menyerbu musuh pada waktu tersebut. Dan kita boleh tengok how important waktu pagi ni adalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada bagi isyarat dalam sebuah hadis. Nabi sebut tentang seekor burung yang bertawakal. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, nescaya kamu akan diberikan rezeki sebagaimana burung yang diberikan rezeki, yang dia pergi keluar pada pagi hari dengan perut kosong dan juga pulang pada petang hari dengan keadaan perut yang kenyang. Hadis riwayat Ahmad. So Allah pun membuat Nabi SAW membuat perumpamaan burung yang mencari rezeki juga keluar pada waktu pagi. So waktu pagi ni adalah satu waktu
banyak barakahnya. Barakah ni bila kita sebut barakah, even so it's very short, tapi kita akan dapat benefit, manfaat dan hasilnya yang berganda, yang lebih daripada biasa, yang banyak, insya-Allah. Baik. Okey, ada orang tanya sini, saya jawab sikit. Dalam IG kita ada orang tanya, Ustaz, macam mana Ustaz hafal? Ustaz hafal sekali dengan makna ke? Baik. Masa saya hafal dekat Darul Quran tu, saya mengaku masa tu bahasa Arab saya memang very weak lagi lah. Jadi saya tak ada kelebihan yang bagus daripada sudut kefahaman masa tu. Jadi cumanya saya memang bila sekali menghafal tu saya letak terjemahan sebelah. Yang penting saya tahu the overall storyline, saya boleh tahu umum maksud ayat tersebut. Itu dah membantu untuk saya cuba memahami sikit sebanyak ataupun membantu hafalan. So it is good, very good. Pada masa yang sama kita akan sinonim dengan kalimah-kalimah bahasa Arab yang kita selalu baca dalam Al-Quran, dan dia akan membantu insya-Allah untuk nak kita asah kefahaman kita, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada petua yang ke-11. Okay, apa petua yang ke-11 untuk kita mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita berusaha mencari rezeki dengan penuh kegigihan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Mulk, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu mudah menggunakannya, maka berjalanlah di rata-rata ceruk rantau dia, serta makanlah daripada rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Usaha tanda kejayaan. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan bumi ini terbentang luas untuk kita para hamba-Nya untuk mencari rezeki Allah yang bertebaran. Allah telah perintahkan kepada kita untuk berjalan menerokai pelbagai peluang yang wujud sesuai dengan kehendak dan keperluan manusia yang beraneka ragam. Jadi sekiranya kita inginkan faedah dan bahagian yang lebih, kita perlu berusaha lebih tanpa sikap malas dan putus asa. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berpesan, kan, jangan sesekali kamu melepak sahaja dari mencari rezeki. Kemudian kamu berdoa, ya Allah, kurniakanlah aku rezeki, sedangkan kalian tahu langit itu tidak menurunkan hujan duit. Tapi setiap daripada usaha yang gigih ini mestilah diseimbangkan dengan tawakal dan juga kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak menjadi seperti Qarun. Bila Qarun ni bila dia dah kaya, dia dah berkuasa, dia terlalu mendabik dada, dia angkuh, dia merasakan segala kejayaan yang dimiliki itu adalah kerana dirinya sendiri, kerana kebijaksanaannya, kerana usahanya, kerana titik peluhnya. Dia kehilangan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Allah sebut dalam Quran, qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jama'a. Qarun kata, aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan oleh kepandaian yang aku miliki. Allah pun balas, kalaulah Qarun sememangnya seorang yang bijak, tidakkah dia mengetahui bahawa Allah telah membinasakan sebelum dia umat-umat yang terdahulu yang lebih kuat, yang lebih kaya daripadanya. Jadi kerana kesombongan, kekufuran daripada Qarun, Allah Azza wa Jal menghukumnya dengan membenamkan Qarun itu dan keseluruhan hartanya ke dalam perut bumi. Sebab itu sampai sekarang kita duk panggil harta Qarun ni kiasan kepada kisah Qarun dan harta-hartanya yang telah ditenggelamkan oleh bumi. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fa khasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams yaquluna wa ka'anna allaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna allahu alaina la khasafa bina
wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Allah kata, lalu kami timbuskan, kami benamkan Qarun itu bersama dengan rumahnya di dalam tanah. Maka tidaklah dia mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya daripada azab Allah, dan dia pula tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dan orang yang pada masa dahulu bercita-cita mendapat kekayaan seperti Qarun pun kata, aduhai, sesungguhnya Allah telah memewahkan rezekinya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan dialah juga yang menyempitkan. Kalau tidak kerana Allah memberikan pertolongan kepada kita, tentulah juga kita telah dibinasakan seperti Qarun. Aduhai, sesungguhnya orang yang kufurkan nikmat Allah itu tidak akan berjaya. Jadi, kalau kita nak berjaya, nak dapatkan rezeki Allah, ingat, jangan lupa untuk kita berusaha dengan gigih. Jangan kita hanya kita kata, oh tak apalah, aku buat ini, aku buat, yalah, aku solat semata-mata, tanpa kita berusaha untuk nak mencari rezeki Allah itu sendiri. Sebab Allah akan bagi rezeki ini kepada sesiapa, sama ada orang itu beriman ataupun tidak. Allah akan bagi kepada sesiapa yang berusaha. Jadi mestilah disertai selain daripada keimanan, selain daripada amal ibadah kita, selain daripada kita cuba untuk mendekatkan diri kepada Allah, selain daripada kita nak buat kebajikan, jangan lupa untuk juga berusaha dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah Allah akan mengurniakan rezeki buat kita. Baik. Kemudian kita pergi kepada petua yang ke-12. Apa dia petua yang ke-12? Petua yang ke-12 adalah kita kena ada sifat tawakal. Siapa yang ada sifat tawakal, maka insya-Allah Allah akan kurniakan kepada dia rezeki yang lebih. Tadi kan kita ada bacakan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalaulah kamu memiliki tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, nescaya kamu akan diberikan rezeki sebagaimana burung yang diberikan rezeki. Pada waktu pagi hari, burung itu keluar dengan perut yang kosong dan dipulang dalam keadaan perut yang kenyang. Hadis riwayat Ahmad. Bila kita teliti hadis ini, kita akan mendapati bahawa hadis ini mengajar kepada kita tentang konsep asas kepada tawakal yang merupakan kunci untuk menarik rezeki. Kalau kita betul-betul faham, kalau betul-betul kita ada sifat tawakal ini, Allah pasti akan bukakan jalan rezekinya kepada kita sebagaimana Allah menunjukkan kepada burung jalan rezekinya setiap hari dengan hanya keluar dan pulang. Kalau kita tengok burung ni dia tak ada kerja tetap pun. Kita tengok burung ni even dia tak ada akal sekalipun. Tetapi jarang ataupun kita tidak pernah melihat burung yang bebas itu mati dalam keadaan kebuluran, melainkan jika dia adalah daripada kejahatan tangan manusia itu sendiri. Bila kita sebut tentang tawakal, ramai orang salah faham. Bila orang kata bila tawakal ni maksudnya kita serah pada Allah, kita berserah pada Allah, menafikan usaha. Tadi kita dah sebut usaha, sebab tu saya sebut petua yang ke-11 ni saya sebut usaha dulu. Usaha bersungguh-sungguh. Kemudian petua yang ke-12 ini, yang seterusnya barulah saya letak tawakal. Saya dah susun ni semua. Sebab dia tak boleh hanya bertawakal sahaja tanpa ada usaha. Dia mesti kena berusaha. Dan barulah kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita berusaha untuk bersungguh-sungguh. Dan hadis itu tadi dia ajar kepada kita tentang konsep tawakal yang sebenar. Tawakal yang sebenar tak nafikan usaha. Sebab hakikat tawakal melibatkan kedua-dua aspek, hati dan juga fizikal. Melalui hati kita akan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menentukan segala yang terbaik bagi kita. Walaupun kita mungkin akan sangkakan pada separuh keadaan benda tu baik, ada separuh kita sangkakan buruk, dan tubuh kita pula tak akan berhenti untuk nak mencari asbab rezeki dan kebaikan.
sebab dia adalah merupakan tuntutan di dalam agama kita. Hati yang berserah kepada Allah, dia tidak akan kecewa bila tidak berhasil mendapatkan sesuatu setelah kita berusaha sedaya upaya. Sebab orang yang beriman, bila dia dah berusaha, mungkin dia berusaha, tapi apa yang dihajatinya itu tak dapat. Dia mungkin plan dia nak dapat untung RM10,000, tapi dia tak dapat untung sebanyak itu. Mungkin dia hanya dapat untung 2-3 ribu je. Tapi orang yang beriman dan orang yang betul-betul faham dengan konsep tawakal, dia tidak akan kecewa. Sebab dia beriman dengan takdir Allah. Jadi melalui tawakal, dia rasa pasrah, dia serah pada Allah. Allah yang maha tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik. Dan dia serah pada Allah. Allah itu pasti akan jaga dia. I've done my part. I did my job. I do it very well. I work hard. Allah pasti akan jaga. Kita jaga urusan dunia, kita jaga urusan akhirat, hubungan kita dengan Allah. Dan melalui tawakal itulah, insya-Allah kita akan memperolehi sifat syukur, redha dan juga sabar. Tapi ada juga manusia yang gagal menyelami erti tawakal. Sampai ada yang meninggalkan usaha dengan alasan tawakal. Dan ada yang juga meletakkan segala kejayaan di atas usahanya sendiri. Maksudnya ada manusia, dia tawakal, dia tak usaha pun. Dia kata, maksudnya dia tu salah konsep tawakal itu. Dia tunggu je duit datang daripada langit. Ada orang, dia usaha, hilang daripada diri dia kebergantungan dia kepada Allah. So golongan yang selalu jadikan tawakal ni sebagai alasan untuk nak menutupi kemalasan, dan golongan yang kedua ni pula mereka yang lemah imannya kepada Allah. Maka banyak melakukan usaha dan pekerjaan yang bercanggah dengan agama. Kita balance usaha, tawakal. Ada orang bila dia terlalu usaha, dia hilang tawakal dia kepada Allah, dia kecewa bila usaha yang dia nak dapat tu tak dapat. Sebab tu kita kena balance. Dalam hati kita kena ada Allah Subhanahu wa taala. Tak semestinya apa yang kita fikirkan keuntungan di dunia yang kita dapat itu baik bagi kita. Mungkin Allah nak ketepikan dia kepada kita pada masa ini supaya Allah boleh berikan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Mallahu bihi alim. Allah lah yang tahu. Allah dalam Al-Quran telah memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu falyatawakkalul mutawakkilun. Arahan-arahan yang menunjukkan sifat untuk kita bertawakal itu Allah sebut dalam 11 tempat di dalam Al-Quran. Ada dalam surah Furqan, surah Taubah, surah Syu'ara. Dan kalimah tawakal ni tak kurang daripada 70 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Antaranya ketika Allah menceritakan tentang kisah tawakal para Nabi alaihi salam. Dan Nabi Nuh yang dipersendakan oleh kaumnya, Allah ceritakan tentang tawakal Nabi Nuh. Allah ceritakan tentang tawakal Nabi Nabi Hud ketika dicabar oleh kaumnya. Allah ceritakan tentang tawakal Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anak dan isterinya di padang pasir yang tandus. Allah menceritakan tentang tawakal Nabi Yaqub yang kehilangan anaknya, Nabi Yusuf. Allah ceritakan tentang tawakal Nabi Shu'aib yang keluar daripada kampung halamannya. Allah ceritakan tentang tawakal Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun dan para tenteranya. Dan Allah menceritakan tentang tawakal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersembunyi di Gua Thur bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Dan mengapa pula kami tidak berserah diri bertawakal kepada Allah, padahal Dia telah menunjukkan jalan untuk setiap orang daripada kami untuk menjalaninya.
dan kami sesungguhnya kami akan bersabar terhadap segala perbuatan kamu yang menyakiti kami. Maka kepada Allah jualah hendaknya berserah orang yang mahu berserah diri. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah segala urusan, kerana dialah yang maha memiliki segala pengetahuan dan dialah yang memiliki segala keluasan rahmat. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ingat apa Allah kata? Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Baik, ada satu soalan di Zoom yang bertanya, Ustaz, adakah tawakal itu kita niat dalam hati, ya Allah aku tawakal kepadamu, ataupun macam mana? Tawakal ni dia adalah satu amalan hati. Ya. Means sebab benda itu adalah dia datang daripada hati kita. Hati kita ni lah yang akan merasakan sama ada kita pasrah, serah pada Allah. Just imagine something like this. Masa kita bekerja, pernah tak masa kita bekerja, ada kalanya kita tak sempat nak handle few things. So kita serah kepada kawan kita ni untuk tengok apa yang baik, dan kalau itu yang dirasakan baik, disuggest pada kita terima. Sebab kan setengah kekangan kita tak dapat. Kita serahkan urusan tu kepada dia. Sebab kita percaya pada dia. Contoh kalau kita ada sahabat kita ni kan, kita ni tak tahu tentang pokok. Dan kalau kita nak cari pokok ataupun nak cari mengkuang, mungkin tercari lengkuas. Jadi boleh tersalah. Tadi pun saya, Masya Allah, tadi sembang, masa ada sembang dengan Kak Jenny dan sahabat saya Reza, Ustaz Reza, saya pun confused. Saya ingatkan daun pudina tu peppermint. Rupanya pudina tu bukan peppermint. Sebab dah bunyi mint tu saya ingat pudina tu. Rupanya pudina ni orang kata mint leaf or something like that. Tapi dia berbeza. Jadi saya kat situ saya dah confused. Macam lah orang kata kalau kita tak tahu orang kirim daun ketumbar, kita pergi beli daun sup. Tapi maksudnya bila kita nak beli benda tu, let's say macam saya tak pandai benda-benda tu kan, saya serah, bab pilih itu isteri saya sepenuhnya. Dia nak beli whatever yang dia rasa macam berbaloi, dia tahu apa yang terbaik dari sudut makanan kat rumah, pengurusan itu sebagainya, dia go ahead lah. Dan saya berikan buka ruang tu seluas-luasnya pada dia. Saya percaya, sebab saya percaya, saya serah pada dia. Maksudnya benda tu datang daripada hati first. Bila hati kita percaya pada someone, kita serah pada dia, then benda tu akan follow dengan tindakan kita. Same thing tu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau betul-betul kita percaya, maksudnya kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu Allah itu yang maha mengetahui. Allah tahu apa yang lebih baik kepada kita ataupun tidak, maka kita serah kepada Allah urusan tu setelah kita dah usaha melakukan dia. Macam tadi, antara usaha kita nak dapatkan makanan-makanan ataupun pemilihan, walaupun saya serah pada isteri saya nak beli, tapi antara usaha dia adalah contohnya kita bagi dia duit, mungkin kita bawa dia pergi ke kedai. Itu salah satu daripada usaha. Dia tak boleh kita berserah tanpa kita usaha. Kalau saya kata pilihlah, tengok time nak bayar tu tak ada duit. Macam mana? Tak jadi juga kan? Begitulah. Maksudnya kalau kita tawakal pada Allah, kita kena ada usaha tu. So bila kita dah ada usaha tu, then kita serah pada Allah apa jua yang terbaik. Sebab kenapa kita berserah? Sebab we don't know. Maybe we cannot do that. Kita tak boleh nak menjangkaui perkara itu. Begitu juga dalam banyak benda dekat dunia ni. Kita banyak benda yang kita tak tahu. Sometimes Allah pun dah kata ada benda yang kita rasakan benda tu baik, tapi rupanya dia tak baik bagi kita. Dan ada benda yang kita rasakan tak baik, tapi sebenarnya dia baik bagi kita. Kita tak tahu. For let's say, saya dulu kalau masa kecil-kecil kena pergi hantar belajar macam-macam kan, ujian kat sekolah tu. Masa tu kita rasa cukup terseksa kan. Masa tu kita rasa macam, ya Allah, apalah, kenapalah engkau tak sayang pada aku kan. Kenapalah engkau aniaya aku macam ni kan. Masa kecil-kecil tu kan, tak matang. Tapi
kita tak tahu dengan kesusahan yang barangkali kita lalui ketika itu, apa yang Allah nak bagi kebaikan kepada kita di masa yang akan datang. Maybe kalau saya tak melalui proses itu, I will not be here today. So we don't know. We just don't know yet apa yang baik. Macam kita sekarang, kita bila Allah uji kita dengan sesuatu benda, maybe kita nak sesuatu tapi kita tak dapat, mulalah kita salahkan Allah, mulalah kita berputus asa. But we don't know next year, we don't know next year, maybe we don't know 10 years from now, we don't know how about our life selepas kita dah meninggal nanti, apa ganjaran bahagian kita dekat akhirat. Masa itulah barulah kita akan terkenang-kenangkan kembali betapa kita ni dia ni suka kufur dengan nikmat Allah. Kita mudah sangat untuk give up. Jadi tawakal dia mesti daripada hati first, and then after that diikuti dengan tindakan. Itulah tawakal. Jangan kita berserah tapi kita macam tindakan kita tidak mencerminkan konsep tawakal tersebut. Baik. Ada lagi yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, macam mana isteri yang tak bekerja? Adakah dikira tidak ada usaha? Oh, sama. Isteri saya pun tak, maksudnya tak bekerja di luar, tapi kerja dalam rumah tu banyak je, tengok kan. Maksudnya isteri saya pun tidak bekerja yang mendapatkan hasil pendapatan daripada sudut tu. Bukan kata tidak berusaha. Dia hanya is about macam mana kita nak organize kita punya rumah tangga. Ada situasi yang isteri kena pergi juga bersama-sama dengan suami untuk bekerja disebabkan kekangan ekonomi, let's say. Setiap keluarga itu mungkin berbeza situasi dia. Dalam konteks saya, I give full decision kepada isteri. Saya ingat lagi dulu, masa tu baru start kerja pun. Tapi saya kata kat isteri saya, tanggungjawab mencari nafkah, kewajipan dia is on me. So saya akan galas tugasan tu. Untuk dia, kalau dia nak mencari nafkah tambahan, is an optional. Satu bonus tambahan. Saya tak force, saya tak paksa. Ada pro, ada con. But insya-Allah dengan apa yang ada sikit sebanyak ni, saya maksudnya masih cukup lah untuk keluarga ni. InsyaAllah mencukupi. So, dia pilih mana yang lebih dia suka. Saya kata orang macam ni, bila dia suri rumah kat rumah, dia rasa macam nak pergi kerja. Tapi orang yang pergi kerja, dia rasa nak berhenti pula, nak duduk rumah. Sebab itu sifat manusia. Manusia yang selalu tak bersyukur, yang selalu, Jadi dia sendiri memilih, dia kata tak apa. Dia lebih comfort untuk nak meluangkan masa dia untuk rumah tangga, untuk nak uruskan anak, suami dan sebagainya. Saya kata ahlan wa sahlan. Sebab kehidupan ini bukan semata-mata wang ringgit. Maybe we have money, but kita tak ada that satu kebahagiaan yang Allah nak letak dalam rumah tangga. It can happen to many couples, many families. Ada orang yang kita tengok subhanallah hidupnya serba sederhana, bahagia je kehidupan dia. So sebab itulah kebahagiaan seseorang ni tak ditentukan dengan money. But it's very subjective. Sebab kalau kita kena faham tanggungjawab memberi nafkah is on the man, is on husband. So kitalah yang usahakan itu. Itu adalah tanggungjawab kita. Kalau mencukupi, fabiha wa ni'mah. Sangat nikmat begitu. Tapi jika tidak mencukupi, tengok adakah ketidakkecukupan itu adalah kerana hawa nafsu kita ataupun is actual reality is something like that, dan sama-sama pun boleh berusaha daripada sudut tu. Baik. Ada subhanallah ada sahabat membagi tahu nikmat stay dekat rumah. Ya. Bagi orang introvert dia suka duduk rumah lah. Itu nikmat dia. Kalau orang yang extrovert dia tak tahan duduk rumah. Baru pencen sekejap dia dah rasa macam gelisah dan nak pergi berkebun, nak pergi keluar, nak pergi ni sana sini, dia tak boleh duduk rumah. It depends on karakter masing-masing. Okay. Baik.
Itu berkaitan dengan tawakal. Petua yang keberapa dah tu? Petua yang ke-12 kalau tak salah saya kan. Baik. Okey. Petua yang seterusnya. Apa petua yang seterusnya? Itu petua yang ke-13. Okey, petua yang ke-13, but before kita sebut petua yang ke-13, saya nak ingatkan dulu. Saya ingatkanlah sebab kita selalu terlupa. Esok adalah 10 Muharram. 10 Muharram adalah hari yang dimuliakan dalam agama kita. Tapi ramai daripada kita yang tak perasan sebab dia tidak begitu diperingatkan sangat pada kita. Kalau kita kata hari Arafah, itu satu hari yang we all knows. Kita ambil berat sebab dia sehari je sebelum daripada hari raya haji. Dan juga dia adalah musim orang pergi menunaikan haji. Jadi fadilat pada hari Arafah tu kita selalu beringat-ingatlah. Tapi kelebihan hari 10 Muharram ni kita selalu terleka sikit. Jadi kalau siapa yang mampu untuk nak berpuasa sunat pada esok hari, cuba untuk nak berpuasa sunat sebab dia satu kelebihan, yang Nabi SAW bagi tahu, ia boleh menghapuskan dosa setahun yang lalu. Itu satu kelebihan lah, salah satu daripada bentuk kita nak kafarahkan dosa-dosa kecil kita setahun yang sudah. Esok juga dikenali sebagai hari Ashura. Hari Ashura ni maksudnya hari yang ke-10. Hari ke-10 daripada bulan Muharram. Yang lebih afdal adalah kita berpuasa pada hari ini dan juga esok. Tapi even saya pun terlepas hari ini. Sebab confused biasalah. Saya ni kadang-kadang lupa tarikh-tarikh ni sikit. Nampak Allah terlepas pula dah. Jadi insya-Allah kita usahakan pada esok hari untuk nak grab kelebihan hari Ashura yang bukan hanya dimuliakan dalam Islam tetapi telah dimuliakan sejak sebelum kedatangan Islam. Sejak daripada sebelum zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bahawa itu adalah hari yang mana Allah selamatkan Nabi Musa kan daripada Firaun. Dan itu juga adalah hari yang mana dalam hadis riwayat Ahmad bahtera Nabi Nuh itu berlabuh di atas gunung ataupun bukit Judi. Itu salah satu daripada nikmat. Means kalau kita nak mensyukuri nikmat Allah, kita syukurilah dengan berpuasa. Daripada sini kita boleh ambil satu maksud kan, kalau kita mensyukuri satu nikmat, kita berpuasa. Same thing like kalau kita tengok hari ni kalau orang sambut birthday, kebanyakan kita bila sambut birthday kita sambut dengan jamuan, bersukaria dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalaulah kita nak mensyukuri nikmat Allah ni atas nikmat usia kita yang Allah panjangkan, lebih afdal adalah kita berpuasa menzahirkan kesyukuran tersebut. Sebab tu Nabi SAW bila ditanya tentang puasa hari Isnin, dia kata dzalika yaumun wulidtu fi, itu adalah hari yang mana aku dilahirkan padanya. Yakni itu salah satu bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So if kita nak zahirkan kesyukuran, it's supposed to be kita berpuasa kepada Allah. Itu salah satu amalan yang paling Allah suka. So jangan lupa pada esok hari. Okey, ada orang tanya, Assalamualaikum Ustaz, puasa 2 hari ke puasa 3 hari yang afdal? 9-10 ataupun 9-10-11? Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alaih menyebut 9-10-11, 3 hari itu yang lebih afdal. Berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah. Hadis Ibn Khuzaimah tu dia ada menyebut berpuasalah sehari sebelumnya, iaitu sehari sebelum hari ke-10 dan sehari selepasnya. Hadis ini menjadi khilaf di kalangan para ilmuwan hadis, sama ada mensahihkan hadis ini ataupun mendhaifkan hadis ini. Sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadis ini, which is ramai, dan sebahagian lagi menghasankan hadis ini. Yang mendhaifkan kata tambahan selepas itu adalah tambahan yang tidak sahih.
yang lebih ma'ruf adalah apa yang Nabi SAW bagi tahu, kalaulah aku sempat pada tahun hadapan, maka aku akan berpuasa la asuman natasi'. Aku akan berpuasa pada hari ke-9 dan juga ke-10. Jadi atas pandangan ini, siapa yang mendhaifkan hadis tersebut mengatakan lebih afdal sebagaimana niat Nabi untuk nak berpuasa pada 9 dan 10. Tapi siapa yang menghasankan hadis tersebut, mereka mengatakan yang lebih afdal adalah kita berpuasa 3 hari, iaitu 9, 10 dan 11. Anyway, sama ada kita nak puasa 2 ataupun 3 hari, kedua-dua itu membawa maksud apa yang Nabi nak anjurkan, which is kita nak menyalahi orang Yahudi yang hanya berpuasa satu hari sahaja, iaitu pada hari ke-10 sahaja. Dan Nabi tak nak kita ni, Nabi dalam banyak syariat agama ni cuba untuk nak membezakan antara orang Islam dan juga orang-orang bukan Islam. Nabi kan tegah kita daripada musyabahati ahlil kuffar. Kan Nabi kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Janganlah kita menyerupai orang-orang kufar. Siapa yang menyerupai suatu kaum itu dia sebahagian daripadanya. Maksudnya Nabi ni sangat concern untuk nak mengelakkan kita ni daripada menyerupai orang bukan Islam. So sepatutnya daripada segi puasa Ashura tu milik orang Islam. Sebab Nabi kata ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih aula, lebih utama untuk nak mensyukuri nikmat Nabi Musa ini banding kamu. Sebab kamu ni dah selewengkan agama Nabi Musa, kamu selewengkan syariat Nabi Musa, tiba-tiba kamu nak puasa pada hari Ashura. Apakah? So kami yang akan berpuasa. Dan Nabi tambah lagi ekstra untuk nak menyelisihi orang Yahudi, maka disyariatkan untuk kita berpuasa either 2 or 3 days. Tapi siapa yang berpuasa pada esok sahaja pun dia akan mendapat pahala Ashura, is no problem. But kalau dia nak pahala yang lebih, ganjaran yang lebih, iaitu ganjaran untuk mengikuti saranan Nabi, we can continue. Kalau sebab hari ini siapa yang terlepas, dia boleh puasa 10 dan juga 11. Okey. Baik. Ada sebarang soalan yang nak diajukan? Saya buka kalau ada siapa-siapa nak bertanya, insya-Allah. Ada satu soalan di IG. Assalamualaikum Ustaz, ada tak tips untuk saya semangat untuk membaca dan menghafal Al-Quran? Okey. Kita ni fikirkan, selama ni kita claim kita sayang pada Allah. Tapi apa bukti daripada kita cinta kepada Allah kalau kita tak ada sikit pun, sekelumit pun, sikit pun kalimah Allah yang kita nak sematkan dalam dada-dada kita, dalam kehidupan kita, dalam amalan harian kita. If kita tengok, compare, tanya dalam diri kita, adakah kita ingat lagu-lagu, kita ingat movie-movies lebih banyak daripada kita ingat Al-Quran, ataupun sebaliknya? Kalau betul kita sayang Allah, kita kena proof bila kita ditanya oleh Allah kelak, yang kita ingat kalamullah itu lebih daripada kita ingat kalam makhluk, ucapan-ucapan makhluk, lagu-lagu makhluk. Jadi kita nak sikit sebanyak, biarlah kita bawa bila kita pejamkan mata kita ni, yang tak tahu bila, supaya kita boleh bertemu dengan Allah dalam keadaan kita ada membawa kalamullah di dalam dada-dada kita. Dan insya-Allah kalau kita dah sematkan kalamullah itu dalam dada-dada kita, akan ada satu action. Dia akan jaga insya-Allah tindak tanduk kita. Being so disgusting, supaya menjadikan kita hamba Allah yang lebih baik. Dan kita ingat lagi juga kena kejar. Bila kita nak bersemangat ni, kita kena kejar kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Macam kalau kata di tempat kerja kita kata, kalau you buat ni, ini, you dapat bonus. Bila kita tahu ada bonus, kita bersemangat nak buat, nak bekerja keras. Macam tu dengan Al-Quran. Ketahuilah fadilat-fadilat Al-Quran.
Antaranya Nabi SAW bagi tahu Al-Quran itu akan jadi syafaat bagi kita di akhirat nanti. Antaranya Nabi SAW bagi tahu setiap satu huruf daripada kita membaca Al-Quran itu akan mendapat 10 ganjaran. Antaranya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah والذي يقرأ ويتتعتع فيه وهو عليه شاق كتب عليه أجران." Orang yang mahir dengan Al-Quran ini dia akan ditempatkan dengan kedudukan yang tinggi bersama dengan para malaikat ke akhirat nanti. Dan orang yang merangkak-rangkak membaca Al-Quran, susah nak baca Al-Quran, dia usaha juga, dia akan dapat 2 pahala. Satu, pahala dia membaca Al-Quran. Yang keduanya, pahala dia berusaha untuk nak mencuba membaca dan menghafal Al-Quran itu. So, kita tak rugi. Kita tak rugi dan malah kita akan dapat pahala yang besar. Betapa banyak fadilat Al-Quran yang merupakan penawar protection kepada kehidupan kita. Al-Quran adalah penenang jiwa kita. Tapi kita hari ini masalahnya kita menjadikan hiburan lagu-lagu sebagai penenang kehidupan kita. Kita masuk kereta, kita buka lagu-lagu, kita tak buka Al-Quran. Sebab apa? Kita rasa bila dengar lagu ni kita rasa lebih relax, chill. Bila dengar Al-Quran ni, kita orang buka Al-Quran tu kita rasa semacam. Sedangkan Allah kata, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Bukankah dengan mengingati Allah itu hati akan menjadi tenang? Tapi kita sebaliknya, bila kita dengar Quran kita rasa gelisah. Tapi bila kita dengar lagu, kita berhibur, kita akan tenang sebegitu. Bila kita rasa perasaan sebegitu, maka tanyalah diri kita apakah puncanya. Okay? Assalamualaikum Ustaz, ada yang tanya, boleh tak ada tak dia tanya Ustaz, boleh bagi nasihat tak untuk meneruskan kehidupan di zaman COVID yang mencabar ini? Sangat ramai orang terkesan dari segi emosi, kesihatan mental. Jazakallah khair. Saya nasihatkan kepada yang bertanya ini untuk kita meringkaskan sikit keadaan, cuba untuk tengok dalam Facebook page saya, dan dalam page Facebook tersebut ada posting dalam 2 ataupun 1 posting je sebelum ini yang mana yang mana saya ada cerita dalam satu forum tentang pengurusan kesihatan mental di kala COVID. Itu ada satu forum. Dan insya-Allah tak lama lagi pun saya akan ada satu sesi juga dengan pihak Miasa mental health punya ni tentang isu penjagaan kesihatan dan mental ketika urusan COVID. Boleh cuba dengar itu dulu. Okay, ada orang bertanya, "Assalamualaikum Ustaz, boleh ke wanita haid membaca Al-Quran dan terjemahan?" Ini satu soalan yang saya kira walaupun di luar daripada tajuk. Okay, saya ringkaskan soalan di IG ni. Okay, first sekali, bila kita membaca Quran ada beberapa hukum hakam yang berkait rapat dengan itu. Okey, bila kita membaca Quran sama ada kita menyentuh Al-Quran ketika berhadas, iaitu bila kita kata berhadas ni masa kita tak ada wuduk, ataupun ketika kita haid, ataupun dalam keadaan kita berjunub. 4 mazhab mengatakan bahawa dalam keadaan kita haid haram untuk nak kita menyentuh Al-Quran. Berdasarkan kepada dalil yang mana Allah sebut, "Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahhirun." Dan yang mana Allah sebut tentang tidak menyentuhnya melainkan orang-orang yang bersuci. Dan dalam sebuah hadis Allah kata, "La yamassul Qur'anu illa tahir." Tak boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali mereka yang telah suci daripada hadas. Walaupun hadis ini ada kedhaifan daripada sudut perbincangannya, tapi ini adalah pandangan daripada keempat-empat mazhab. Kita tidak boleh menyentuh Al-Quran ketika kita berhadas. Berbeza dengan pandangan daripada Al-Zahiriyah. Okey. Membaca
tanpa menyentuh Al-Quran. Dibolehkan ataupun tidak. Orang yang haid, dia nak baca tapi dia tidak boleh menyentuh Al-Quran. Kat sini ada khilaf di kalangan para ulama. Dalam mazhab Syafi'i, juga beberapa riwayat dekat dalam mazhab Hanafi menyebut bahawa orang yang tengah haid nak membaca pun tidak boleh. Tapi dalam mazhab Maliki, riwayat dan sesetengah ulama fiqh yang lain mengatakan harus boleh untuk seorang haid itu membaca Al-Quran tetapi dia tidak menyentuh dia. Okay, yang kata haram sebab apa? Dia kata ada hadis yang Nabi kata la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Quran. Hadis riwayat Tirmizi yang Nabi SAW beritahu tak boleh seorang wanita yang sedang haid ataupun sedang berjunub itu membaca sedikit pun daripada Al-Quran. Tetapi hadis ini adalah sebuah hadis yang dhaif. Ada beberapa jalur. Yang pertama jalur Ismail bin Ayyash, dia ada perawi dia, so dia lemah daripada sudut tu, ada perbahasannya. Ada jalur yang kedua daripada jalan Abdul Malik bin Maslamah, juga dhaif, dan jalur yang ketiga juga daripada jalan Abi Mi'syar Najih bin Sulaiman As-Sindi yang juga dhaif. Basically kesemua hadis-hadis yang melarang daripada membaca Al-Quran bagi wanita haid ini adalah sebuah hadis yang dhaif. Tetapi daripada sudut asalnya boleh. Sebab tu dalam setengah pandangan daripada mazhab Maliki, bila dia mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab, Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu wahai dan umatmu wahai Muhammad. Kitab yang memiliki faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka meneliti, memahami isi kandungannya. Poin dia adalah ayat ni dia menganjurkan supaya kita sentiasa bertadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran tanpa melimitkan sama ada waktu kita sedang bersuci atau kita sedang haid. Dan begitu juga dalam sebuah hadis, Nabi kata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ta'ala fi kulli ahyani." Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan mengingati Allah dalam apa sahaja keadaan, dan bacaan Al-Quran juga termasuk dalam satu bentuk mengingati Allah. Dan begitu juga ada hadis-hadis lain yang boleh difahami bahawa seorang wanita itu dibolehkan untuk membaca Al-Quran ketika haid dengan syarat dia tidak menyentuh Al-Quran itu secara direct. Itu mushaf. Wallahu a'lam. Ada yang kata, Ustaz, amalan al-waqi'ah adakah sering dikaitkan dengan amalan murah rezeki? Ada satu hadis yang dikatakan surah Al-Waqi'ah itu menjauhkan seseorang itu daripada kefakiran. Tetapi hadis itu tidak sahih. Jadi kita tak boleh nak mensabitkan fadilat tersebut. Yang mana dhaif dia tak bolehlah nak disabitkan dalam bab ini, maka tidak sahih untuk nak kita relatekan surah Al-Waqi'ah itu sebagai amalan untuk kita murah rezeki. Apakah hukum post gambar yang tak tutup aurat untuk berniaga? Tak boleh. Itu daripada sudut menzahirkan dosa orang, aurat orang berdosa, tak boleh. Ada satu soalan yang terakhir ditanya, Ustaz, apakah hukum menggunakan biji tasbih untuk berzikir? Asal kepada hukum untuk nak menggunakan apa-apa wasilah yang membantu kita beribadah, boleh, harus, tak ada masalah. Lebih afdal kita menggunakan jari, itu apa yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Tapi sekiranya kita merasakan tasbih itu lebih mudah untuk nak kita melakukan perkiraan, tak ada masalah dekat situ. Itu hanya satu wasilah untuk kita mengira sahaja zikir kita. Sebab dalam zikir kita kadang-kadang ada zikir yang telah dispesifikkan bilangan dia. Ada yang Nabi kata siapa yang zikir sekian banyak. Dan Nabi yang penting poin dia adalah bilangan itu dalam sesebuah zikir. Alat apa yang kita nak gunakan untuk nak kita mengira, itu terbuka. Wasilah itu duniawi, tapi matlamat itu adalah ukhrawi yang kita nak capai. Okey, bagaimana dengan ayat Quran dalam handphone? Boleh baca je. Quran bukan mushaf. Handphone kita bukan mushaf.
So kalau kita nak baca, even tak pegang, tak ada wuduk pun boleh sebab handphone kita bukan mushaf. Alright. Okay, saya ingat setakat itu sahaja dulu, insya-Allah. Untuk kita pada hari ini, insya-Allah kita akan sambung lagi dan bertemu lagi pada minggu hadapan bagi kita menyambung petua rezeki yang seterusnya, insya-Allah. Jadi sekadar itu pada malam ini, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.